السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف إبراهيم الباجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. Dan wajib pada haknya Ta'ala oleh hayat, dan yaitu hayat satu sifat yang qadimah, yang berdiri ia dengan zatnya Ta'ala, mengesah ia baginya Ta'ala, mengesah akan bahawa bersifat ia Ta'ala dengan sifat ilmu dan lainnya. Apa lainnya? Daripada segala sifat. Tu dalam likung-likungan tu matan risalah bagi Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kemudian kita campur sekali dengan syarahnya. Dan wajib pada haknya Ta'ala dengan makna wajib pada akal bagi zatnya Ta'ala. Dan kerana kita kata dan wajib pada haknya Ta'ala, mana wajib pada akal bagi zatnya Ta'ala, wajib oleh hayat. Apa hayat? Artinya hayat berhidup. Ini terjemahan dengan ada perkataan per tu panggil turuk bagaimana tuan kita sahibu Baquratil Amani. Hayat di sinilah dengan makna isim ni. Ada hak pertanyaan. Semalam dah tanya kata apa dia segala sifat ma'ani itu mempunyai dua makna. Satunya makna ismi, yang keduanya makna masdari. Ini terjemah ni hayat artinya berhidup. Ini terjemah makna ismi ni. Makna isim nama.
apa hayat, dan iaitu ni, dan maknanya makna hayat di sini satu sifat, nama satu sifat, tu panggil makna isim. Sebab tu terjemah dengan hidup supaya nak beza dengan kata hidup. Satu sifat yang wujudiyah. Kerana yang wujudiyah tu yakni yang maujudah. Apa arti wujudiyah? Artinya sifat yang bangsa adanya. Yakni sifat yang ada dirinya. Itlaq am kehendak khas panggil. Dia bercakap dengan kata sifat yang wujudiyah. Kehendaknya sifat yang maujudah. Sifat yang bahasa ada, muraknya sifat yang ada. Di sini bahajak pada kita kena reti farak beza antara perkataan wujudiyah dengan maujudah. Bila kita buang tak ni, wujudiyun, maujudun. Sini timbul soalan, apakah beza? Kalau slow sikit boleh, dia kuat sangat dia angkat suara. Apakah beza antara wujudiyah dengan maujudah? Kalau nak beza, iaitulah antara wujudi dengan maujud itu umum khusus mutlak. Tiap-tiap maujud ialah wujudi. Bukan semua wujudi itu maujud. Sebab itu bila dia kata di sini hayat itu iaitu satu sifat yang wujudiyah, muraknya sifat yang maujudah. Sifat yang bahasa ada, yakni sifat yang ada. Bagaimana kita nak erti masalah wujudi dengan maujud? Perkara yang maujud macam zat kita sekarang, maujud lagi wujudi. Yang ada lagi pula panggil wujudiyun, masuk ya nisbah, mansubun ilal wujud. Tiap-tiap maujud ialah boleh panggil wujudiyun. Bukan semua wujudiyun itu maujud. Apa dia misalnya? Seperti contohnya, anak kita hak yang belum ada. Bagi yang belum dapat anak, anak kita yang belum ada ni boleh panggil wujudiyun, tapi bukan maujud. Itu tepat. Anak kita yang belum ada panggil wujudiyun. Perkara yang bahasa ada, tapi sekarang belum ada, bukan maujud. Hantu kata wujudiyun, hak masuk ya nisbah tu lebih umum pada maujud. Sebab tu kata tiap-tiap maujud ialah wujudiyun. Zat kita maujud yang ada. Bila ia ada boleh panggil wujudiyun. Bukan semua wujudiyun tu maujud. Anak kita yang belum ada wujudiyun tapi bukan maujud. Anak bagi orang mandul wujudiyun tapi bukan maujud, ma'dum. Itu dia. Sebab itulah ditafsirkan kehendak kata satu sifat yang wujudiyah, yakni maujudah. Dia panggil kata apa ni? Itlaq am, muraknya khas. Mana am? Wujudi itu am. Muraknya khas, maujud. Sebab tu salin semula, artinya sifat yang bahasa ada, yakni sifat yang ada. Nak ayat kata sifat hayat tu sifat yang bahasa ada, panggil wujudiyah. Lagi pula yang ada sungguh pada zat, tu panggil sifat maknan. Sifat yang bahasa ada, lagi pula ada. Tu tepat naknya sifat yang ada pada zat. Ni apa yang makna ismi.
asal pada lurah ini masdar. Hayya madhi dia, Yahya mudhari' dia kalau mengaji sorah. Hayya Yahya masdar dia hayatan. Ini hayat. Satu lagi masdar mimi, mahya. Lawanan dia lagi akan datang maut, masdar mata yamutu mautan. Satu masdar mimi mamat. Sahabat kita dah sebut dalam apa dia? Doa iftitah kita ada. Inna salati wa nusuki wa mahya. Idhafah wa mahyaya wa mamati. Itu masdar dia juga ada. Maut, mamat. Hayat, mahya. Itu masdar. Bila masdar terjemah macam mana? Hidup. Itu baik makna masdar tu. Ada pun di sini bukan nak ayat tu lagi. Nak ayat nama satu sifat yang ada pada zat, nama sifat tu hayat. Itu pada makna isim. Bila lagi pada makna isim tak ada nak pada makna masdar, mana asal pada luar. Seperti kita contohkan. Seorang itu kalau ditanya, kita nak misal makna masdar banyak. Seperti seorang itu dinama Zaid, Amr, Fadl. Kita misal tiga dah. Kalau kita mengaji kalimah Zada yazidu Zaidan. Apa kalimah tu? Masdar. Amara ya'muru amran. Apa kalimah tu? Masdar. Fadula yafdulu fadlan. Apa kalimah? Masdar. Bila masdar terjemah masdar katakanlah. Zaid lebih bertambah. Zada bertambah. Zaidan artinya bertambah. Itu makna masdar. Fadlan lebih. Fadula yafdulu. Masdar fadlan, fudulan artinya lebih. Amara ya'muru membangun, mengimarah. Jadi itu makna masdar. Apabila kita ambil kalimah Zaid tadi, letak nama seseorang. Kita dapat anak lelaki, suka nak letak nama Zaid. Boleh seorang lagi letak nama Amr. Boleh seorang lagi letak nama Fadl. Bila ditanya, apa arti Zaid? Tak ada nak pada arti. Sekarang dah jadi nama anak kita. Itu panggil makna isim. Tak ada nak pada arti dah lah. Tak ada nak pada arti apa asalnya. Asal pada lurah masdar, makna zada yazidu zaidan, arti lebih ataupun bertambah. Tapi bila kita ambil kalimah masdar, letak nama. Letak nama anak lelaki kita nama Zaid. Apa arti Zaid? Nama bagi si anu ini. Nama Zaid. Itu panggil makna isim. Sudah pulai pada nama dah lah. Ini pun bila kata hayya Yahya hayatan, asal kalimah masdar. Bila pada makna masdar arti hidup. Hayya Yahya hayatan artinya hidup. Itu makna masdari panggil. Di sini bukan ayat hidup tu. Apa nak ayat? Satu sifat yang ada pada zat Allah. Sifat tu sifat yang bahasa ada lagi ada pada zat. Sifat tu nama apa? Nama hayat. Apa tu nak jumlah macam nak beza dengan masdar. Arti hidup. Arti beza lah. Sebab tu Al-Baqarah dia saling tu. Hayat arti hidup. Dengan dia lah hidup. Kata beza lalu. Makna masdari sah, makna ismi sah. Itulah. Supalah qudrat iradat apa tu? Itu dia. Itu kata makna mempunyai makna masdari dan makna ismi. Ini nak ayat makna ismi lah ni. Apa hayat? Artinya hidup. Dan iaitu hayat tu, ini makna hayat di sini ialah satu sifat, nama satu sifat, nama hayat. Yang wujudiyah, sifat yang bahasa ada, yakni maujudah, yang ada. Bukan bahasa ada saja dak, yang ada. Lagi pula sifat tu hak nama hayat tadi tu yang qadimah, yang sedia.
lagi pula yang berdiri ia dengan zatnya ta'ala. Maksudnya yakni sifat yang sedianya, yakni yang tidak ada mula baginya, lagi pula ada ia sifat itu pada zatnya ta'ala. Bila nak terjemah perhidup, supaya nak beza daripada makna masdar. Hak yang itulah hak kata duk berkhilaf dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah menafikan sifat, muradnya sifat ma'ani inilah dia menafi, bukan menafi sifat dengan mana masdar dia, tak ada menafi hak tu. Hak tu tak boleh nafi hak tu kufurlah. Sebab hak tu masalah ijma'. Masalah ijma', dia tak ada nafi Allah yang maha hidup. Sebab daripada dalam Quran sebut Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tu isim nama dia, nama. Nama Tuhan dia. Setengah nama Tuhan Al-Hayy, mustaq daripada hayat, zat yang bersifat dengan hayat, panggil Al-Hayy. Terjemah yang hidup. Nak tambah yang lah. Terjemah hidup saja tak betul. Al-Hayy arti yang hidup. Yang hidup. Makna zatun muttasifatun bil hayah. Yang hidup. Itu ijma'. Allah yang hidup. Ijma', tak ada khilaf di kalangan semua muslimin. Mukminin, tak ada khilaf. Allah yang hidup. Apa tu? Hak tepat khilaf, hak makna ismi tu, hak khilaf tu. Orang Mu'tazilah nafikan hidupnya Allah dengan semata-mata zat. Ada pun ahli sunnah kata hidupnya Allah dengan sifat hayat, inilah namanya. Ni aktif hidup ni. Halus sangat di sini dah. Banyak keliru. Dalam kitab-kitab dari dulu banyak jumlah hayat arti hidup. Apa aja tak ada juga. Dan iaitu hidup tu satu sifat yang ada pada zat. Ya macam ni juga. Tu sebab itulah Allah yarham apa dia pada tuai Baqarah tu dia salin terjemahan menyalahi dengan terjemahan kitab Jawi dulu-dulu. Tujuan dia nak nampak perbezaan. Kita selalu tanya sangat apa beza? Kerana kita tak pandai beza jadi syubhat tu. Jadi keliru, kesamaran. Jadi samar, mana satu? Satu lafaz mempunyai dua makna. Apa nak beza macam mana? Kalau Arab hayah dengan makna masdari, hayah dengan makna ismi. Apa nak jumlah salim Melayu macam mana? Itulah pada kata hak dengan makna isim hayah arti perhidup, dengan dialah hidup. Itu makna masdari. Dia bezalah. Kemudian sambung lagi mengesah ia, artinya demikian sifat hayah itu baginya, bagi Ta'ala mengesah akan bahawa bersifat ia Ta'ala dengan sifat ilmu. Kena kait dulu. Mengesah ia yakni fit ta'aqul, mengesah pada akal. Bukan mengesah pada waqi', pada akal. Mengesah akan bahawa bersifat ia Ta'ala dengan sifat ilmu dan lainnya lain pada sifat ilmu. Apa lagi lainnya? Bayan daripada segala sifat. Maksud segala sifat di sini artinya segala sifat ma'ani. Seperti kudrat, idrah mana ismi itulah, arti berkuasa, dan iradat, berkehendak, mana ismi. Dan sama, arti pendengar, dan basar, melihat, dan kalam, berkata. Itu terjemahan turut Baqarah. Maknalah mana? Yakni bahwasanya sifat hayat itu mengesah ia pada kira-kira akal jua akan bahawa bersifat ia Ta'ala dengan segala sifat yang tersebut itu. Sifat yang tersebut itu klik pada kudrat, iradat, sama, basar, kalam dan ilmu sebut dalam atas. Itu mengesah pada kira-kira akal jua. Tiada rata. Tiada mengesah ia
tiada mengesah ia pada wakil, yakni pada diri perkara. Pada wakil tidak, hanya mengesah pada kira akal jua. Dengan makna akal tak terima zat nak bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu dan sama' basar kalam sekiranya zat tak bersifat dengan hayat. Seolah-olah di segi kiraan akal kita bersifat dengan hayat, baru sah bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu hingga sampai akhir. Itu apa yang kata seolah-olahnya sifat hayat itu syarat bagi nak ada sifat lain. Seolah-olah syarat. Bukan pada wakil. Sebab apa? Kerana semua sifat Allah Ta'ala qadim semua. Sebab dia kata lagi datang. Kata kerana dia kata tiada mengesah ia hayat, sifat hayat pada wakil. Sebab apa? Mengesah pada kira-kira akal, tiada mengesah pada wakil. Kerana bahawa sekalian sifat Allah Ta'ala itu qadim, lagi azali semuanya. Kerana semua sifat ini sifat bagi zat Allah tu qadim, lagi azali semuanya. Apa qadim, apa azali? Berlaku atas kaum yang mengatakan qadim dan azali mutaradifat. Dua lafaz yang berlainan sebut tetapi bersuatu oleh makna. Apa makna dia? Ma la awwala lahu wujudiyan kana aw adamiyan. Tu qadim azali. Barang yang tidak ada mula baginya, sama ada barang tu ia bahasa ada ataupun ia bahasa reti. Itu panggil qadim azali. Maka sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kita dah bila 7 ma'ani, semua sifat tu yang qadim lagi azali. Bila qadim lagi azali, tak sah nak kata hayat tu mengesahkan bagi ada sifat lain, memberi faham kata hayat dulu, sifat lain kemudian. Walhal semua sifat Allah qadim azali semuanya. Sebab tu dikatakan mengesah pada akal saja. Dengan makna akal tak terima zat nak bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu kalau sekiranya tak bersifat dengan hayat. Sebab tu dalam kitab Baqarah dia bila sifat ma'ani tak serupa dengan kitab Jawi lain. Macam sini dia bila kudrat, iradat, ilmu, hayat. Tapi kitab Baqarah juga dia ubah. Dia bila hayat dulu. Tengok dalam kitab Baqarah dia bilang hayat dulu. Sifat ma'ani dia bilang hayat, baru kudrat, iradat, ilmu. Kitab Jawi kebanyakan kudrat, iradat, ilmu, hayat. Dia hayat, kudrat, iradat, ilmu. Sebab apa dia bila hayat dulu? Tilik pada sini. Tilik pada pengesahan akal, tak terima zat nak bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu kalau tidak bersifat dengan hayat. Jadi seolah-olah hayat ini mengesah kepada kira akal bagi bersifat dengan sifat lain. Lalu tu dia bila hayat dulu. Itu dia dah. Ada pun kitab kebanyakan bila kudrat dulu. Sebab apa? Yang menunjuk kata Tuhan yang menjadi itu mesti kuasa, kudrat. Bila kuasa kait dengan iradat, kait dengan ilmu. Kudrat, iradat tak boleh ada di zat, melainkan zat bersifat dengan hayat. Bila kata kudrat, iradat, ilmu, hayat. Masing-masing tilik. Cara-cara bila ni pulailah kepada balaghah. Pulailah kepada dia apa yang kata nuktah masing-masing tilik dia panggil. Itu dia. Walau bagaimanapun tepat menjadi akidah kita kena pegangnya, nak berjalan tu jalan ahli sunnah wal jamaah, salah satu daripada sifat yang sifat zat Allah namanya sifat hayat. Iaitu nama satu sifat yang sedia adanya pada zat Allah, dengan dialah hidup namanya. Dan bermula hayat Allah itu adalah ia pada zatnya zat Allah. Bukanlah ia hayat Allah itu pada roh. Ni panggil apa ni? Ini panggil nak tolak tawahum. Kerana ada setengah-setengah sengkak orang yang mengatakan Allah hidup dengan roh. Ada juga. Walaupun roh yang qadim itu silap. Roh-roh ni kalau kita arti ke bahasa Melayu kita apa dia sini panggil? Roh ni
Ha. Tu Arab nak jadi Melayu. Nak tanya Melayu sini. Nyawa tak makan tak ada Melayu. Nak tanya orang Melayu lah dia. Nampak kita Melayu ni. Roh Melayu kita nyawa. Sama takut kena ayat nyawa, takut tak sama dengan Kedah ni. Sama. Sana orang panggil nyawa juga. Nah, nyawa, roh nyawa. Tu dia. Baik. Apabila sebut roh nyawa, nyawa ini masuk di dalam satu jisim yang latif dia panggil. Sebab itu mustahil Allah hidup dengan roh. Kerana roh itu daripada jirim. Salah satu daripada makhluk. Hamba tak boleh kata Tuhan hidup dengan roh. Itu salah. Tuhan zat yang sifat dengan sifat hayat. Itu dia. Sifat hayat tu sifat hidup. Bukan hayat tu kena ke roh. Roh tu jirim, jisim. Hayat ni sifat. Itu dia. Sebab itulah apa dia roh tu masih ada jirim, tapi jirim yang latif namanya. Adapun badan kita ni masuk jirim, jisim yang kasif dia panggil. Roh ni jisim yang latif, terlalu halus apa kita lihat tak nampak. Sampai kita lihat tak nampak. Dipanggil latif, roh nyawa. Maka Allah Ta'ala hidup dengan hidup dengan sifat hayat. Sifat hayat itulah dia katanya, iaitu adalah ia pada zatnya. Atau kata zat yang bersifat dengan hayat, maka tubik mustaqnya hayyun, ya hayyu ya qayyum. Wahai Tuhan yang maha hidup. Tuhan yang hidup. Ya hayy. Bukanlah ia sifat hayat. Hayat Allah tu bukan ia pada roh. Walau nak dakwa kata roh ya qadim pun. Kalau kata hidup dengan roh, dia tanya, roh ni masuk dalam zat ke sifat? Zat. Bila zat, dua zat orang panggil. Ni apa yang kata dua qadim tu mustahil, tak ada orang yang kata. Mu'tazilah yang pasal dia menafikan sifatnya lari daripada berbilang qadim lah tu. Ta'addudul qudama, berbilang qadim itu luput makna wahdaniyah, makna esa. Bila berbilang qadim, luputlah esa, dia berbilang. Sedangkan Tuhan maha esa. Bila esa, zat Tuhan yang qadim esa. Jadi kalau ada lagi berbilang sifat, sifat tu qadim juga, dia panggil berbilang qadim. Orang Mu'tazilah yang nak tolak situ, maka tak boleh berbilang qadim. Tapi kita ahli sunnah bahagi lagi. Berbilang qadim ada dua taswirnya. Berbilang ta'addudul qudama, berbilang qadim zat. Itu mustahil tu. Bila berbilang qadim dua zat, berarti Tuhan dua. Sebab tu kalau kata hidup dengan roh, roh juga zat. Roh ya qadim, zat ya qadim. Dua. Itu mustahil, tak ada siapa kata tu. Mu'tazilah tak kata macam tu. Kali itu zat ya satu, tiba-tiba segala sifat dia tu qadim, berbilang qadim, tapi berbilang qadim sifat pada zat yang satu. Itu tidak mustahil. Tu ahli sunnah. Baik. Itulah mana kata bermula hayat Allah Ta'ala itu adalah ia pada zatnya, bukanlah ia pada roh. Lepas tu bila kita faham di situ, ada tempat-tempat jadi keliru dalam ayat. Antaranya apa tu ada cerita Nabi Isa dah. Ada wa nafaqtu fihi min ruhi kah dalam ayat tu. Bunyi kata ruhi, aku tiupkan padanya daripada roh aku. Apa makna situ? Ni kita ngaji pula dengan kaedah idafat ruh kepada ya mutakallim, ruhi, ruh aku. Ini panggil idafat litasyrif. Idafat di sini sana ke roh kepada mutakallim kena ke Allah Ta'ala. Roh aku. Aku tiupkan pada Isa itu roh aku. Hingga sampai digelar ke Isa ni ruhullah. Kan? Gelaran Nabi Isa antara lain ruhullah. Ruh Allah. Apa ni? Ayat kata tak kala Allah Ta'ala menjadikan Isa dengan tidak ada bapa.
Maka dikatakan Isa roh Allah. Apa makna roh Allah? Kalau makna roh Allah dengan makna roh tu makhluk hak kejadian Allah. Tak nanti Isa kita pun roh Allah juga, bukan hak kita. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Semua roh Tuhan. Apa dia boleh dia idafah situ? Inna ayat mulianya. Siapa dia kata roh aku, walah semua roh dia semua, roh makhluk dia semua. Tapi di sana situ nak ayat mulia dipanggil idafah li tasyrif. Supaya dengan ayat kata faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqayaha. Kita faham macam mana? Berkata oleh Rasulullah kepada kaum, yakni Nabi Saleh. Dia kata pada kaum dia Samud, naqatallahi wa suqayaha. Kamu jaga unta Allah ini. Unta Allah. Itu idafah naqata kepada Allah yang panggil idafah li tasyrif. Nak unta ni mulia, bukan seperti unta biasa. Dia panggil idafah li tasyrif. Walah semua unta makhluk Allah semua kan. Tapi nak ayat tu mulia unta ni, ini panggil unta Allah. Supaya nak ayat mulia masjid ni, baitum min buyutillah. Masjid ni satu rumah daripada rumah Allah. Nak ayat rumah mulia, tak dibahasa pada yang lain. Hanya bahasa pada Allah. Supaya Kaabah di Mekah panggil rumah aku, Allah Taala katakan antahira baiti. Tu. Allah Taala kata kepada Ismail, kepada Ibrahim dan dua Ismailnya. Dia kata wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Tepat nak perhatiannya betul baiti. Hei Ibrahim, Ismail, menyucilah kedua kamu akan rumah aku itu. Rumah aku itu. Apa tu? Nak rakyat mulianya Kaabah ni, siapa Tuhan mengaku kata rumah dia. Dia panggil nak memuliakan mudhaf. Bait, kita panggil baitillah, baitillah. Kalau terjemah betul-betul ke rumah Allah, rumah Allah. Satu ruang Allah. Kalau terjemah betul-betul. Tapi kita tak faham pun kata itu adalah apa dia tempat ke apa tidak. Maka nak erti kita mana? Rumah ni mulia, siapa dikata rumah Allah. Ni sepatutlah unta Nabi Saleh tu mulia, siapa dikata unta Allah. Begitulah ruh ditiup masuk kepada apa dia Maryam sehingga lahirkan Isa dengan tidak ada bapa. Ruh mulia, siapa dipanggil? Ruh Allah, ruhku. Jangan kita faham kata itu tu panggil daripada roh Allah dengan maknanya itu jadi daripada roh Tuhan, juzuk Tuhan. Jangan, itu silap, salah. Nanti kita kena tolong dengan kaedah balaghah apa dia panggil idafah li tasyrif, fahamlah. Nak memulia supaya kita tak mengaji bab kelebihan puasa dah. Kullu amal ibni adama lahu. Dia kata kan, semua amalan anak Adam tu lahu, baginya, bagi anak Adam. Illa siyam, malaikat puasa. Wa innahu li, sesungguhnya puasa bagi aku. Tengok noh ayat kelebihan puasa. Sahabat tu ada setengah ulama kata mana lebih semaya dengan puasa. Ada kata lebih puasa kerana tu. Sahabat tu kata fa innahu li. Hak lain tu malah lahu. Hak ni li. Puasa ni bagi aku. Wa ana ajzi bih. Aku sendiri balah. Tu noh ayat mulia dia kelebihan. Gitu ya. Ni sebab itulah takut nak keliru. Sahabat ada kata Isa ni adalah satu juzuk daripada juzuk Allah. Sebab tu kata anak Allah dia berapa macam-macam lagi. Syubhat dia yang keliru. Ayat-ayat macam tu panggil setengah pada mutasyabihat. Klik ke sini. Itulah hayat Allah itu adalah ia pada zatnya, bukanlah ia hayat tu pada roh. Tapi kalau kita tengok makhluk, di sini perlu kita mari apa dia ambil apa dia ambil kata apa dia samilan istitrat. Adapun kita sekarang ni hanya kita dah nampak ni panggil apa? Jasad. Bahasa Melayu kita jasad ni apa dia? Badan Arab juga. Melayu tubuh. Tubuh dah. Kau panggil tubuh dah sini? Panggil tubuh dah. Tubuh.
Cuma kita capur tubuh badan. Kita capur dua, tubuh badan. Badan Arab, tubuh Melayu. Ada satu lurah orang tua lagi panggil jinya. Sini tak dengar jinya, kita sana ada guna. Mani jinya. Jinya dekat dengan lurah Arab jasad. Jasad jinyang. Tu orang petani panggil jinya. Tubuh banyak kepanggil tubuh capur tubuh badan. Tubuh badan. Kadang-kadang tubuh saja. Ada jinya. Ini jari gunalah jinya. Ala kulli hal ayat Arab panggil jasad, badan, kita tubuh. Maka tubuh kita ni daripada jisim yang kasih. Jisim yang kasih dari maksud daripada kata jirim yang berjisim, kerana terima bahagi ma yaqbalu linkisam. Jirim yang terima bahagi panggilnya jisim. Lagi pula pasal bertupak bertokor begini panggil kasih. Lepas tu di jisim, di jasad kita ni ada apa di dalam delira kita ni? Panggil apa dah lagi? Roh. Kita orang masih hidup ni ada roh. Di jasad kita ni ada roh. Kan? Maka roh ni masuk dalam sifat ke zat? Masuk dalam zat. Dalil kata zat dicabut, dia ambil oleh malakul maut. Kalau sifat mana boleh cabut? Sebab sifat dia panggil nafsiyah dia pasal al-qiyamu bil ghaib. Sifat dia tak boleh bercerai tanggal daripada zat. Bila dia bercerai dia habis. Ini ambil roh bawa. Kalau roh orang mukmin bawa naik ke langit. Kan? Tu. Jadi ni dalil kata ini adalah zat. Tetapi masuk dalam zat apa? Jirim yang jisim yang latif. Itu beza dengan jasad. Terlalu halusnya jisim, tak nampak kita tengok. Dia keluar apa kita tak nampak. Tak nampak. Walau bagaimanapun, kita ada roh. Maka apabila sekarang, jasad kita masih hidup. Masih hidup. Roh kita pun hidup. Hidup berjelira dalam badan. Ulama bandingnya macam berjeliranya, bersemeranya, bermesranya basah dalam batang kayu. Ya kayu kita panggil kayu masih hidup, panggil hidup maknanya kayu basah lah. Apabila mati dia kering kan. Badan kita apabila roh dah ada sekali dia panggil hidup, roh hidup. Kemudian apabila Allah asingkan, dicabut roh. Dicabut roh. Apabila dicabut roh oleh malakul maut, cabut. Bila cabut, jasad kita tubik satu sifat mayit ataupun mayit. Mayit. Itu kita panggil mayat tu. Pasal dia mayit. Bila itu baris tengah mayat. Maka hak yang jadi mayat ni apa? Roh ke badan? Jasad, badan, tubuh, kata dua tiga kata gitu lah. Hak yang jadi mayat ni tubuh kita ni. Hak ni lah bersifat dengan maut ni. Allah Ta'ala menjadikan maut pada badan tubik mustaq mayit. Adapun roh semasa dia pecah daripada badan, adakah roh tu mayit juga? Masih hidup. Itu sifat hayat duduk di roh. Sebab tu roh hayy, hidup. Sebab tu kita disyarakkan ziarah, sebab tu kita disyarakkan beri salam tu. Beri salam kan pada yang mati. Salam pula bercakap kum, kamu, tengok tu. Bila kita lalu nampak ni kubur Islam ni, bila tengok ni kubur ni makabir Islam. Assalamualaikum. Bukan sekadar tu saja panggil ya. Hei nida, ranida. Assalamualaikum. Ya ahlul kubur. Ya dara qaumin mu'minin. Assalamualaikum. Selamat sejahtera atas kamu. Hai penduduk kubur. Tengok tu seru dengan nida. Ya. Tu panggil siapa tanya? Panggil ni ahlul kubur. Tu. Kalau orang mati, kalau rumah mati mana duk panggil? Badan tu dah mati. Kambuh. Kalau katakanlah hancur katakanlah. Tapi roh masih hidup. Walaupun dia di mana tempat letaknya pun, dia hubungnya dia ni rapat di sini.
Abad kita. Assalamualaikum. Daraqaumin mu'minin. Inna insyaallah bikum lalahiqun. Tengok. Sesungguhnya kami insya-Allah akan hubungi kamu. Oh mari insya-Allah tu litabarruk ya. Dia kata kami insya-Allah mati, insya-Allah tak mati. Bukan. Itu kan. Mana ambil tabarruk insya-Allah. Pasal mati juga dah mati. Insya-Allah ditabarruk. Lalahiqun. Lepas tu apa yang kita nak doakan. Ini menunjukkan bahawa roh itu masih hidup. Apalagi kalau roh tu mempunyai karamat, hebat lagi Allah Ta'ala beri pada dia. Pada umumnya roh tu hidup. Dengan siapa kalau orang mati dalam bentuk syahid, siapa Allah larang tak panggil mati, tengok tu. Itulah mana kata hak yang mati badan tu panggil mayit. Ada roh hidup. Maka apa yang kata sifat hayat duduk pada roh. Bila dia bercerai daripada badan, hayat duduk pada roh, maka roh tu yang hidup. Badan ini Allah Ta'ala menjadikan sifat maut, lalu tu panggil mayit tu mari. Mayat, mayat panggil. Baik. Dan bermula lawannya, di sini jaga pula. Dan bermula lawan yakni yang lawannya atau lawanannya. Ambil dua arti, isim wasah, isim fa'il ataupun isim maf'ul, tiap-tiap tu sah. Bermula lawan yang lawannya, lawan bagi hayat. Apa yang lawan dia? Ataupun lawanannya, lawanan hayat. Tu boleh tafsir dua. Ialah maut. Ni masdar juga kelimahnya. Mata yamutu mautan. Maut artinya mati. Maka mati ni apa yang kata masdar mati. Hak murak sini iaitu apa? Wujudiyah, sifat ia bahasa ada juga maut. Dengan dalil Allah Taala kata allazi khalaqal mauta wal hayata. Ni tempat ambil saksi antara lain kata sifat maut, sifat hayatnya panggil sifat wujudiyah. Sifat ia bahasa ada. Sebab tu Allah kata allazi khalaqa. Allah telah menjadi mengada akan hayat dan maut. Maka hayat dan maut sifat wujudiyah. Sifat wujudiyah. Tu disebut ahli sunnah wal jamaah. Ada Mu'tazilah dia nafi. Pasti dia bila nafi pas ayat zuhir ni ayat kata allazi khalaqa, ya ta khalaqa wa qaddara. Ya pusing tu pula. Qaddara. Mana takdir. Bila takdir tu gak bukan makna mengada lah. Ya tak wis situ. Tapi kalau hak tepat hak zuhir kat dia nak dia pergi zuhir pula seperti ni fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Situ dia pakai makna khaliqin tu. Kita ahli sunnah ahsanul khaliqin ayil muqaddirin. Apa? Kerana dia berkilah masalah orang Mu'tazilah kata hamba qudrat hamba boleh berkah. Antara tempat dia bergantungnya ayat kata fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah itu seelok-elok yang menjadi. Bermakna yang menjadi ni banyak. Khaliqin. Tapi Allah ahsan. Tu dia isbat kata qudrat hamba boleh berkah. Ya tengok dia. Kita ahli sunnah kata ahsanul khaliqin al-muqaddirin. Tengok tu. Dia panggil apa kata semua bergantung dengan Quran. Moga muslimin bergantung dengan Quran. Tapi walau bagaimana bergantung Quran apa bila terlari daripada jalan ahli sunnah kita jangan lupalah bergantung dengan fa'alaikum bisunnati tu. Sebab dia pesan Nabi SAW, dia kata sedikit lagi umatku akan pecah. Mesti dia kena pecah, maka dia menyata dah lagi akan pecah. Kalau tidak berlaku perpecahan, makna dusta khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walah kita i'tikad orang jadi Rasul sifat dia sidik. Apa yang ia kata benar. Bila benar muafakat dengan wakil, tiba-tiba dia kata lagi akan pecah. Mana tak ada pecah pun, berarti dusta. Tiba-tiba pecah, benar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya sadaqallahul azim. Sahabat kita baca dia sadaqa Rasuluhul Karim sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita baca ayat sadaqallahul azim. Apa Allah Taala cerita semua tu benar. Apa dicerita oleh Nabi pun sallallahu alaihi wasallam semua tu benar. Bila benar pecah. Sungguhlah dia kata lagi akan pecah. Pecah sungguh. Lepas tu ada sahabat tanya, bagaimana kalau kami itu panjang umur sampai kepada perpecahan?
kamu lazim ke tetap atas jalan aku dan jalan khulafa rasyidin. Itu isyarat pada ahli sunnah wal jamaah. Habaq kita kena tupu tiap-tiap masalah hak berselisih tengok. Jalan sunnah dia kata macam mana. Ahli sunnah kata ikhtiar usaha dibasuh kepada hamba. Bila dibasuh pada hamba, bolehlah kita mengaku saya buat, saya menanam, saya buat kebun, saya bekerja. Boleh. Pasal Allah sendiri pun mengisnadkan. Wallahu khalaqakum. Allah telah mencipta akan kamu daripada tiada kepada ada tu khalaqa. Dan wama ta'malun. Kalau pakai ma mausul ai ma ta'malunahu. Kalau pakai mausul harfi ai wa amalakum. Tepat naknya wama ta'malu dan barang yang kamu buat. Ini supaya apa ni? Allah sendiri mengisnadkan buat kepada kita. Yang kamu kerja. Ta'malun amila ya'malu mana buat kerja. Hak kamu kerja Allah juga menciptakan. Jadi tepat naknya Allah mensandarkan amila ya'malu. Kamu buat, kamu kerja. Itu panggil basuh ikhtiar usaha pada hamba. Itu salahnya orang Jabariyah. Kerana orang Jabariyah dia bertolak, dia menafi ikhtiar usaha tak basuh pada hamba. Itu salah. Hak ni muafakat kita ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Kata ikhtiar usaha dibasuh pada hamba. Kerana Tuhan sendiri membasuhkan wa ma ta'malu. Apa ra'aitum ma tahrusun? Tengok. Apa pandangan kamu, barang yang kamu tanam tu? Tengok Allah basuh pada kita menanam. Cuma dia tanya, a antum tazra'unahu? Adakah kamu yang menumbuh? Am nahnu zari'un. Kita kata tidak. Tapi kalau tanam, siapa tanam? Saya tanam. Kamu kena tanam. Ya tak apa, insya-Allah saya akan tanam. Boleh cakap gitu. Tapi kamu kena menumbuh. Tak boleh nak menumbuh macam mana? Tu dia panggil ikhtiar usaha dibasuh pada hamba. Muafakat dengan Mu'tazilah. Lepas tu tempat bercanggah dengan Mu'tazilahnya lah. Ikhtiar usaha dibasuh pada hamba. Tapi yang memberi bekah Allah. Tu ahli sunnah. Adapun Mu'tazilah dia isbat dua. Ikhtiar usaha dibasuh pada hamba. Lagi pula isbat kata hamba boleh beri bekah. Tu menyalahi. Dia isbat dua. Orang Jabariyah nafi kedua. Nafi kedua. Ikhtiar usaha tak boleh basuh pada hamba. Satu nafi. Lagi pula tak boleh beri bekah. Dua dia nafi. Itu Jabariyah. Ahli sunnah atau orang Mu'tazilah ikhtiar usaha dibasuh kepada hamba. Sebab satu. Lagi pula ikhtiar usaha hamba boleh beri bekah. Isbab. Dua-dua. Kita ahli sunnah bak duk tengah. Tengah mana? Ikhtiar usaha dibasuh pada hamba. Muafakat Mu'tazilah. Tetapi tidak boleh beri bekah. Itu menyalahi Mu'tazilah. Mari muafakat dengan Jabariyah. Betul mana? Ikhtiar usaha tak boleh bekah. Tu. Apa dia panggil lahir antara dua golongan. Apa jadinya? Labanan. Khalisan. Tu dia. Sa'iran lisyaribi. Berarti kita kena tupu pada ahli sunnah. Tiap-tiap masalah tu tengok akidah dia macam mana. Itu dia. Baik. Lawannya ialah maut. Artinya mati. Mana sifat maut ni masalah wujudiyah. Tapi ma'dumah. Mustahilah. Sifat maut, sifat yang wujudiyah, sifat yang bahasa ada. Tetapi nisbah dengan zat Allah, ma'dumatun, lagi mustahilatun. Yang tak terima pada akal, adanya, sungguhnya. Kemudian, tak kalau begitu, maka ia Ta'ala tiada mengambil akal dia oleh apa tu? Oleh mengantuk. Dia mengatuknya hubungkan dengan roh tak? Apa mengaji makna mengatuk ke apa? Mengatuk cuba buat arti sikit mengatuk. Mengatuknya apa? Mengatuk ni apa? Kita dah mengajar rah gini semua ni. Mengatuk boleh. Dia hubungkan dengan roh ke tak? Makna mengatuk ni. Dia apa nama? Hawa dia naik ke kepala dah. Tu. Bukan dengan ruh yang mengatuk ni. Manakala Allah Ta'ala bersifat dengan hayat, ia hidup.
hayat itu ada pada zat, bukan pada roh, bina daripada situ, nah, maka mustahil atas Allah itu mengambil oleh mengantuk. Dan kita dok baca ayat yang ayat atas Allah tidak mengambil oleh mengantuk. Ayat mana? Ayat kursi. Saya ayat sendiri dah. Tapi ayat bahasa Arab. Dah. Dia kata kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun. Itu ya tu. Tidak mengambil akannya Allah oleh mengantuk. Oh, dok baca semua. Tak tahu tu ayat dia tak mengantuk. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tidak mengambilkannya oleh mengantuk dan tidak oleh lena. Lelap, kata ni kata jenera. Tu mustahil. Tu sifat baharu. Sebab hidup dengan roh, ada selalu mengantuk, ada selalu lelap lena kan. Allah sifat dengan hayat. Mustahil atasnya maut. Apabila begitu, maka ia Ta'ala tiada mengambil akal dia oleh mengantuk dan tiada mengambil akal dia oleh lena. Panggil lena tak sini? Lena dah. Ada juga panggil apa salah lagi? Tidur ni umum sikit. Ya ada juga tidur tak lena. Nak itu kan? Tu maknanya. Pada asal terkadang dia pakai panggil asal perkata tidur ni satu kelakuan bukan? Satu kelakuan bangun, duduk, tidur. Tu kelakuan tu asal. Tapi terkadang dipakai makna tidur dengan makna lena. Tidur tak semalam? Tidur. Muradnya lena ke tak? Murad apa tu? Itu dia. Ada apabila kata lena, itu khas. Ada juga orang panggil lelap. Jadi dekat dengan lurah siang panggil lap. Siang panggil lap. Kita pergi dua, lelap. Tidur tak lelap semalam. Patut orang petani tak jenera. Jenera orang petani panggil. Kalau salah orang petani sebut kata salah tidur tak jenera. Allah jenera tidur. Tu mana tu? Kenapa? Lena tu lah. Ada salah lagi panggil apa? Nyenyak apa? Nyenyak nah. Tu je tu. Tu mari daripada naum. Ada kata as-salatu khairum minan naum. Tu dah. Tidur lelap lena. Dan tiada melentangi akal dia oleh fana. Fana, bila kita salih kepada bahasa Melayu, fana arti binasa, rosak. Binasa, rosak. Ada juga orang petani panggil punah. Daripada hak Arab ni dah dia pergi kepada lahjah bunyi punah. Fana, punah. Tu dia. Ada juga cakap apa musnah dia dah lah. Musnah arti rusak lah. Tu dia. Daripada kelimah ni lah. Tiada melentangi akal dia oleh fana dan mati. Yakni maksudnya ayat kata maha sucinya Allah Ta'ala daripada sekalian yang tersebut itu. Apa sekalian tersebut itu? Mengantuk, lena, ambil hak manfi dia. Maha sucinya Allah Ta'ala daripada sekalian yang tersebut itu. Apa yang tersebut itu? Mengantuk, lena, melentangi oleh fana dan mati. Maha suci Allah daripada semua tersebut. Kenapa? Kerana itu daripada sifat kekurangan yang mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Dan bermula dalil, yakni dalil aqli, yang menunjuk atas demikian itu, artinya demikian subut sifat hayat baginya, bagi Allah Ta'ala. Mana dalil? Dalil ialah ada alam ini. Di sini kita silap sikit jatuh likung. Ada tak likungan naskah tu? Tak ada kena tambah likung sebab apa? Nabi Beza kata ini matan. Jatuh likur tu menunjukkan sarah lah tu. Sebenarnya matan. Kalau ke matan begini.
Dan bermula dalil yang menunjuk atas demikian itu ialah ada alam ini. Tu matan. Dia kena ada liku. Dan bermula dalil, yakni dalil akli, dalil hak ia bahasa fikir yang menunjuk atas demikian itu, artinya demikian subut sifat hayat baginya Ta'ala. Itu syarah. Dalil yang menunjuk tu ialah ada alam ini. Sekat tu liku. Tu makna matan lah tu. Lepas tu mari takrir, yakni alam ini, bukan diri ada alam tu dalil. Alam tu sendiri dalilnya. Bab tu tafsir, yakni alam ini, dalil yang menunjuk atas kata sabit bagi Allah sifat hayat tu ialah alam ini dari sekira adanya ada alam, yakni ada kemudian daripada tiadanya. Dari segi kata tilik kepada ada dia tu, kemudian daripada tiada. Itulah alam jadi dalil tu. Dia panggil wajah istidlal. Bila ditanya, apakah dalil menunjuk atas Allah itu bersifat dengan hayat? Dalilnya alam ini. Tiba-tiba dalil kitab kata ada alam ini. Nak menanya, yakni alam ini tu dalilnya, bukan diri ada tu. Alam ini tapi dari sekira adanya. Dengan tilik kepada ada dia, kamu dia pada tiada. Itulah dalil menunjuk kata ada Tuhan yang bersifat dengan hidup. Kalau mati mana boleh nak mengada. Tu jalan lah. Tu dia. Kalau mati mana boleh nak mengada. Menerima mati pun tak boleh juga. Pasal apa? Menerima mati panggil tu sifat baru. Mustahil atas Allah. Dalilnya alam ini menunjuk kata Tuhan yang menjadikan itu bersifat dengan hayat, mesti bersifat dengan hayat. Satu, ataupun alam ini yang adanya. Itu isyarat apa tu? Isyarat kata idhafah, kata ada alam ini, idhafah ada kepada alam. Orang panggil kata idhafah sifat kepada mausuf. Wujudul alami ayil alamul mawjudu. Dia panggil idhafah sifat kepada mausuf. Tu kaedah ibarat dia. Dan bermula tarkibnya, aturan susunan dalil itu, kalau nak kata secara tersusun, katanya begini. Bahwasanya, bahawa dikatakan bahwasanya Allah Ta'ala jikalau fardu takdir, kalau tiada bersifat ia dengan hayat, katakanlah kalau tak bersifat dengan hayat, nascaya sudah tentu ataupun mestilah bersifat ia dengan maut, artinya mati. Kalau tak bersifat dengan hayat, mestilah bersifat dengan maut. Dan jikalau adalah ia Ta'ala tu yang mati, yakni ia bersifat dengan maut, nascaya tiadalah ia Allah yang bersifat dengan qudrat, dan tiada bersifat dengan irada, dan tiada bersifat dengan ilmu. Saya tadi kata hayat itu mengesah bagi Allah bersifat dengan segala sifat yang lain. Kalau tak bersifat dengan hayat, nanti bersifat dengan maut. Kalau dia tu bersifat dengan maut, nascaya tiada bersifat dengan qudrat, dengan irada, dengan ilmu. Bila tak bersifat dengan qudrat, lemah. Bila tak bersifat dengan irada, nyanyok. Bila tak bersifat dengan ilmu, jahil. Apabila lemah, mana nak boleh buat lemah? Yang lemah mana boleh buat? Ataupun bersifat dengan qudrat, tak ada irada, panggil nyanyok. Nyanyok mana boleh buat, dia nyanyok jadi tak tentu. Orang petani kata tak tentu arah, tak tentu kalu. Bila katalah sifat dengan qudrat, irada, tapi tak ada ilmu, jahil, mana boleh buat. Tengok kita manusia, orang yang kuat, gagah, tapi dia tak ada ilmu, mana boleh buat. Demikian Allah, apabila tak bersifat dengan qudrat, lemah lazim tak boleh nak mengadakan. Ataupun bersifat dengan qudrat, tak ada irada, nyanyok, tak boleh buat. Ada qudrat, ada irada, tak ada ilmu, jahil, mana boleh buat, tak pandai.
Mesti kena bersifat qudrat, iradah, ilmu. Maka tiga-tiga sifat tak terima nak ada di zat yang mati. Mesti sifat dengan hayat. Tu kait-kaitan dia tu. Tu jalan dia panggil fikir yang qat'i. Itulah jalan kita kata, jikalau tiada bersifat ia dengan hayat, fardu takdirnya, macam bersifat ia dengan maut, artinya mati. Dan jikalau adalah ia ta'ala yang mati, yakni ia bersifat dengan maut, macam tiadalah ia bersifat dengan qudrat, dan tiada bersifat dengan iradah, dan tiada bersifat dengan ilmu. Dan iaitu hendak hukum. Dan iaitu artinya tak bersifatnya ta'ala dengan qudrat dan iradah ilmu tu, iaitu mustahil. Masalah barang tak diterima pada akal berlakunya. Mustahil. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Barang yang tak diterima pada akal adanya, tak diterima pada akal sungguhnya. Tu mustahil. Tak bersifat dengan qudrat, iradah, ilmu tu mustahil. Tengok sama-sama kita makhluk, sama-sama hamba. Sama-sama hamba Allah Ta'ala. Bila orang tu tak mengaji sedikit pun, kita tak nak terima dah kata dia tu boleh buat. Siapa buat ni? Dia kata dia tu buat. Mana boleh buat dia tu? Setahu aku dia tak erti. Setahu aku dia tak pandai. Belajar pun tak, mengaji sedikit pun tak. Aku mengaji lama aku dengan dia. Dari mana dia boleh buat? Aku lagi tak pandai. Mana kita tak nak terima. Walha perkara mungkin boleh jadi lagi. Tu hari pandai ke dia. Mana nak ayat kata, bila orang tak pandai, kita tak terima dah. Sabit kalau orang kecek apa-apa yang bukan orang tu ada ilmu, kita orang mendengar tak boleh nak terima, kan? Tu. Bila dia bercakap barang-barang raib, cakap barang raib laduni, sedangkan zahir ilmu syariat dia tak mengaji, maka masyhur kata dia orang jahil dari segi syariat. Tiba-tiba dia duk bercakap barang laduni, walaupun dia bercakap tu betul, kita orang mendengar tak boleh nak terima. Sebab dia tak pandai, tak tahu apa, buat apa berkecek macam tu. Tengok tu. Tu nak ayat kata, bila tak ada ilmu, tak boleh nak terima. Nah, apalagi Allah. Itulah maksudnya kata, mustahil. Sebab, kerana jikalau adalah ia ta'ala seperti demikian itu. Apa demikian itu? Tak bersifat dengan qudrat, iradah, ilmu. Nescaya tak boleh ada sesuatu daripada alam. Tak boleh ada sedikit pun daripada alam. Itu panggil sesuatu tu, kita boleh punya sesuatu, isyarat pada syai'an nakirah halaman nafi tu. Nescaya tak boleh ada sesuatu daripada alam. Sebab apa? Kita buh kerana sikit lah situ. Sebab apa boleh kata tak boleh ada sesuatu daripada alam? Kita buat ilah kerana bahawasa alam ini yang baru. Satu. Yang boleh kata apa? Jikalau adalah ia ta'ala seperti demikian itu, seperti mana? Tak bersifat dengan qudrat, iradah, ilmu. Nescaya tak boleh ada sesuatu daripada alam. Ilahnya kerana bahawasanya alam ini yang baru. Lepas tu bila alam yang baru tatamimul ilahnya, dan tiap-tiap yang baru tak dapat tidak ada baginya yang membaharukan. Li'annal alama hadithun wa kullu hadithin la budda lahu min muhdithin. Ambil ilah tu mari. Kerana alam ini yang baru, dan semua yang baru tak dapat tidak baginya ada yang membaharukan. Tu kita ambil buh ilah situ. Ambil pada hak tiru pada hak Arab, li'annal alama hadithun wa kullu hadithin la budda lahu min muhdithin. Sebab tu kata tak boleh ada kalau Allah tetap bersifat dengan qudrat, iradah, ilmu. Tak boleh ada sesuatu daripada alam. Sebab apa? Kerana alam ni yang baru adanya. Tiap-tiap yang baru tak dapat tidak baginya daripada ada yang membaharukan. Ini yang menjadi. Baik. Iaitu mesti kena ada yang menjadi. Bila ada yang menjadi, maka yang jadinya itu mesti bersifat dengan qudrat. Tidak mana boleh, tak kuasa mana boleh buat. Mesti bersifat dengan qudrat, iradah, ilmu. Itu dia. Tu jalan yang kata saat ni. Jikalau adalah Allah Ta'ala seperti demikian itu, tak boleh ada sesuatu daripada alam.
Kerana alam ini ya baharu. Tiap-tiap yang baru mesti ada yang membaharukan. Tak terima jadi sendiri. Bila mesti ada yang membaharu yang menjadi itu mesti bersifat dengan qudrat, iradah, ilmu. Nah, itu jalan dia. Dan bermula yang demikian itu, demikian kata tak boleh ada sesuatu daripada alam tu. Hak dia jawab kata kalaulah Allah tak bersifat dengan qudrat, iradah, ilmu, tak boleh ada sesuatu. Dan bermula yang demikian itu, demikian kata tak boleh ada sesuatu daripada alam tu batilun. Maksud batilun ay mustahilun. Yang tak terima akal batal, tak sah, kata tak boleh ada. Sebab apa? Kerana ni ilak pada kata yang demikian itu batil. Kerana bahwasanya tak boleh ada sesuatu daripada alam tu menyalahi pencahayaan roh dan pandangan mata, yakni mata kepala. Tak ada kena fikir dah lah. Tak boleh ada kan? Ada ni, kita sendiri ada ni. Tu dia ada. Hanya jawab kata kalau Allah tak bersifat dengan qudrat, iradah, ilmu. Nas saya jawab yang tak boleh ada. Tak boleh ada nak kita ada ni. Tu kata batilun. Apa jalan batil? Kerana bahwasanya tak boleh ada suatu pada alam tu menyalahi pancaan roh dan pandangan mata, ini mata kepala. Itu zahir, tak ada kena fikir dah lah. Apabila batilun di situ, hundur balik. Bila batil, mesti ada Tuhan yang mengadakan. Maka Tuhan yang mengada, mesti bersifat dengan qudrat. Yang lemah tak boleh mengada. Mesti bersifat iradah. Yang nyanyak tak boleh mengada. Mesti bersifat dengan ilmu. Bila tak ada ilmu, jahil. Mana boleh nak menentu, mana boleh nak mengada. Qudrat, iradah, ilmu tak terima nak ada pada zat yang mati. Mesti bersifat dengan hayat. Haza huwal matlub. Itulah yang dituntut pada syarak. So kita pergi, so kenal situ tu. Dia panggil ma'rifatullah, so kenal situ. Inna di'amatal bait asasuhu. Sesungguhnya turus rumah ialah asasnya. Wa di'amatad din al-ma'rifatu ma'rifatullahi ta'ala. Turus agama kena kenal Allah. Apa makna kenal Allah? Iaitu kita mengakukan hukum sifat Allah. Mana sifat Allah? Qudrat, iradah, ilmu. Setengah pada sifat kita ada bercara. Hayat. Itu sifat. Apa hukum dia? Hukum dia wajib. Qudrat, iradah, ilmu tu wajib adanya pada zat Allah. Itu hukum dia. Lepas kita mengaku situ. Ya, sungguh. Itu panggil kenal hukum sifat. Itu panggil kenal. Kalau tanya Allah ada ke tak ada? Tak kenal lah tu. Tak boleh nak hukum. Kalau kata ada. Sungguh dah ada dia? Sungguh. Terima ke tak kalau tak ada? Boleh jadi kalau tak ada pun. Tu tak kenal. Kalau tanya kita, iya. Kita ada. Tak ada kita macam, boleh jadi. Mungkin. Lepas tu kita akan mati. Lepas ada mati, boleh jadi dah hidup balik. Boleh jadi kalau hidup balik. Boleh jadi juga tak hidup balik. Pada akal. Belum tilip pada janji daripada Allah. Bila tilip pada janji Allah, mesti kita akan hidup balik kerana Allah janji. Baik, tak apalah kita kenal malak dah kita. Tanya Allah. Allah ada? Ada. Sedia ke baru? Tu tak kenal lah tu. Kenal betul ada je. Sedia ke baru? Tu panggil tak kenal, tak ada makrifat tu. Kemudian pula kekal. Apa makna kekal? Tidak ada kesudahan. Dia kata tak terima binasa tiada melentangi akhirnya oleh fana. Dia sebut situ. Kemudian Allah itu kita mengaku dah Tuhan. Apa kata dia tu bersifat dengan qudrat iradah? Ya, mesti bersifat dengan qudrat iradah ilmu. Dia panggil hukum dia tu. Hukum tu panggil kenal. Tu panggil kenal. Maka sekadar tu tak cukup lagi. Dia kena apakah dalil yang menunjuk atasnya? Dalil tak apa. Secara ijma' alam inilah dalil yang menunjuknya. Itu yang panggil secara ijma'. Alam inilah dalil yang menunjuk adanya. Lagi pula kuasanya, tahunya. Itu alam inilah dalil. Itu secara ijma'. Ada pun cara tafsirlah tu. Jikalau begitu nas, itu kena pandang tafsir panggil. Bagaimana huraiannya?
Huraian jikalau nacaya tu huraian dia panggil. Kalau orang tak pandai nak hurai, orang panggil pandai hanya dari ijmal. Lepas daripada taklid dah. Tapi untuk diri lah. Orang lain nak tumpang tak boleh. Bagaimana cuba muhurai padaku minta maaf. Minta maaf nak. Tak, minta maaf nak. Cuba hurai. Saya minta maaf. Saya tak pandai hurai. Tapi saya yakin bahawa kita ni dalil kata ada Tuhan. Tak ada syak pun kata kita nak ada Tuhan yang Maha Kuasa. Cuba muhurai, minta maaf. Ataupun hurai boleh sekat-sekat jalan. Bila tak. Kalau gini macam mana? Sudah, dia tanya banyak, aku pun tak faham. Tu orang panggil tak pandai tafsir ya. Nak pandai tafsir, kena mengaji cara kaedah, cara apa ini. Kadang-kadang kita tafsir, bila dah dengar dia hurai, jangan tanya dah, aku nak hurai pun jangan tanya. Dia tanya nanti aku beli pula. Tu panggil tak pandai nak daf'us syubhat. Tu panggil banyak kita orang awam ni pandai dalil tafsir. Ada dalil ijma'. Banyak kita orang awam. Itu cukup dia memadai. Tapi kalau timbul syubhat, mesti kena ada orang yang menolak ke syubhat. Habaq dia panggil wajib kifayah kena ada tu. Cadangan bila syubhat datang mari. Kerana pahaman dia banyak sangat. Akidah dia banyak sangat. Bila akidah banyak, yang ni main begini, syubhat begini, mana? Semua bergantung dengan Quran. Mana nak tolong melepaskan. Ini apa yang kata, bima takut jadi kita jatuh ke lembah kesesatan. Itu kena ada daf'us syubhat. Tak timbul syubhat tak apalah, bila timbul data sebab, bangun. Sebab tu di zaman sahabat dulu dia tak ada biar dengan kitab, dia tak ada apa zaman-zaman cemerlang. Apabila timbul syubhat mari, sahabat bangun pertahan lalu. Tu dia. Tengok berlaku di Iraq, berlaku di Iraq, nafi qada dan qada. Kata puak tabi'in, nanti kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, kalau kita bertemu dengan salah seorang daripada sahabat, kita akan cerita hal benda baru timbul di Iraq. Bila dia pergi buat haji, bertemu dengan Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhum. Ini daripada fuqaha ulama us-sahabah. Bila mereka ini bertemu, dia cerita. Dia tempat kami timbul sekarang. Ada orang menafikan qada dan qadar. Dengan makna semua perkara ni bukan kata Allah menentu sedia, baru je berlaku. Nafi qada qadar. Bila sampai kepada Abdullah bin Abbas bin Umar, kamu ceritakan, kami berlepas diri daripada mereka itu. Tak kena mengenal pegangan itu salah. Sekadar tu dia dipak tahu tu. Mana itu sebagai jaga. Kamu je pegang macam tu. Sebab kita rukun iman 6. Setengah padanya beriman dengan qada dan qadar. Dengan makna semua perkara tak akan berlaku melainkan dengan melaku oleh Allah. Dan Allah tidak buat melainkan dia menentu sedia. Dia tidak menentu melainkan dia tahu sedia. Tu pegangan kita. Bila lagi nafi qada dan qadar, tinggal rukun iman 5. Ni dia kata, kami, yakni kami para sahabat, semua kami berlepas daripada mereka itu. Bermaknanya, puak sahabat tak sanggup, tak iktiraf. Itu salah pegangan. Tapi zaman tu zaman pertahan sekadar itu. Bila main ke belakang ni, timbul dengan cara, apa dia serangan, mari dengan karya tadwin kitab, ni ulama bangun buat kitab. Tu apa yang kata, turun-menurun. Turun-menurun. Bila berlaku perpecahan, ulama Ahlussunnah bangun pertahan, berdebat, berdialog, bermacam-macam. Nak sampai pada kita tengok dia tulis ke kitab. Sekarang yang dia karya tinggal jadi orang panggil kitab turas. Lepas tu kita orang belakang guru ke guru duk sambung baca dak bawa kitab Torah, sambung menyambung. Bila kita tinggal kitab Torah, ini tepat. Ini tepat sebab bagi sesatnya kita. Bila timbul syubhat kita nak rojak kita tak pandai kaedah nak baca. Ini sudah masalah. Sebab tu innamal ilmu bitta'allum. Ilmu dia kena berguru. Itulah di antaranya. Baik. Dan kata lagi, dan bermula sifat hayat itu tiada berta'alluq ia dengan suatu pun. Apa suatu pun? Yakni daripada segala tu. Hubung dengan tiada bertakluk dengan suatu pun tu masalah kaedah tu an-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umuma wal hayatu la tata'allaqu bi syai'in. Harap dia kata gitu. Dan sifat hayat itu tiada bertakluk ia dengan suatu pun. Pun punya tak umum tu.
Nah, apa maksud suatu pun? Yakni daripada segala yang wajib pada akal dan yang mustahil dan yang harus. Nah, hanya apa kata sifat yang mengesahkan bagi sifat segala sifat ma'ani yang lain. Itu je. Tak ada bersangkut paut dengan dia. Nah, maka sini bahajak pada kena reti ta'alluq pula dalam ilmu usul ni. Tu ulama beri takrif kata ta'alluq tak apa. Kita ambil lurah dulu. Lurah dulu. Dia panggil kita selalu sebut ke kadang-kadang kita ambil sangat kalimah Arab. Kita ni putus alaqah. Apa alaqah? Kalau kita arti ke bahasa Melayu alaqah ni apa dia? Banyak arti tapi arti yang kita maksudkan ta'allaqa ni kalau arti apa ni? Ada orang arti bergantung. Ada bersangkut paut dia panggil. Maka bergantung sini tu ya kita kena faham pula. Bergantung hissi. Macam mana bergantung hissi? Seperti kita bergantung di dahan kayu, bergantung di tali, bergantung di tangga. Dia panggil bergantung hissi, itu bukan murak. Yang nak bercarakan di sini bergantung maknawi. Bersangkut paut maknawi. Makna ni bersangkut dengan yang ni. Dia panggil bergantung, takluk pada lurahnya. Supaya kita mengaji dalam fiqh. Nah, apa mengaji dalam fiqh kita misal dalam solat kita ada beberapa rukun nak jadikan semaya kan. Maka rukun terbahagi kepada rukun qauli panggil. Rukun fi'li, rukun qalbi. Tempat nak bercara sikit lagi nya. Rukun qauli tertakluk dengan sama dia kata. Rukun fi'li tertakluk dengan basat kata dia. Dalam fiqh dak kata. Apa maksud? Maksud ayat kata rukun qauli, rukun sembahyang tapi hak bahasa baca. Maka kita maklum ke apa dah? Antaranya takbir, lafaz Allahu Akbar. Dan antaranya baca Fatihah kan. Di antaranya baca tahiyat lafaz tertentu dan juga selawat dan salam assalamualaikum. Itu kita panggil rukun qauli bahasa sakut dengan baca. Bila bahasa rukun bahasa baca, dia bersangkut paut dengan pendengar. Dia panggil tertakluk dengan sama. Apa bersangkut paut dengan pendengar? Sabit tu syarat nak sah rukun qauli dia kena apa? Sekurang-kurang dia. Ayyusmi'a nafsahu. Bahawa memperdengar ia akan diri sendiri. Sabit kalau baca. Orang tanya, mau dengar ke tak? Kudi pun tak dengar. Tak sah bacamu. Sebab dia panggil rukun baca dia sakut dengan telinga. Ni kata telinga ni, samak ni takluk dengan suara. Dia panggil takluk dia sakut pak dengan suara. Sabit kita semaya terlalu baca ke hadu mulutnya. Apa yang ni duk baca aku pernah tak ada dengar apa. Mu dengar ke tak mu baca aku diri pun tak dengar. Tak sah dia kena sekurang-kurang memperdengarkan diri sendiri. Sungguh pun suruh perlahan. Perlahan pun jangan membawa apa kita tak dengar. Kena kita dengar. Apa dengar tak? Dengar bil quwah ke dengar bil fi'li? Nak kena dengar sungguh ke dengar dengan menepati? Kata setengah nak dengar sungguh. Dengar sungguh kalau geger kena berderah sikit. Musim hujan atas kita ni, robong kita ni adanya zain, menyebab tak dengar. Kita kena berderah sikit. Sebab nak jadi dengar sungguh. Satu kan kata tak dengar bil quwah. Menempati sekira-kira kalau tak hingga bangga tak geger, nak cari dengar sekadar tu. Nak cari dengar. Tapi oleh kerana hujan lebat, tak dengar sebab hujan lebat, cukup dah. Kerana dengar bil quwah. Tempat naknya, rukun qauli tu bertakluk dengan sama. Habis tu kata, sifat berdengar, sakut paut dengan suara. Habis tu bila rukun baca, nak sakut kata. Tu lagi tak pekah kata. Bila tu main mengaji usul, sifat qudrat bertakluk dengan segala perkara mungkin. Manakala mai pula mengaji sifat iradat, bertakluk dengan segala mungkin seperti kudrat. Manakala ilmu bertakluk dengan sekalian perkara sama ada perkara wajib, perkara mustahil, perkara jaiz. Apa mana? Mana kata ilmu ni sakut pak dia tahu. Tahu ni tak sakut dengan semua perkara tahu. Kalau tahu setengah-setengah bukan tahu. Jahil lagi setengah, tahu setengah, jahil setengah. Tak, sifat ilmu Allah takluk pada semua perkara. Sakut pak dengan tahu ni tahu segala perkara.
Tu kita maksud itu dulu. Pakar mengaji takrif. Nah, adapun kudrat iradat sakut pak dengan apa? Sakut pak dengan buah. Kudrat ni sakut dengan buah. Tu yang kata bertakluk dengan mengada atau meniadakan mungkin. Sebab itulah yang kata kudrat dia tak bertakluk dengan barang wajib, barang mustahil. Sebab apa? Tanggungnya kudrat ni pasal buah. Buat-buat ia kena terima benar bahasa terima ada. Terima ada, terima tiada, barulah sakut dengan buat. Ada pun barang mustahil, barang tak ada, tak terima ada, mana nak boleh buat. Habis dia kata kudrat tak bertakluk dengan perkara mustahil pada akal. Dan kudrat tak bertakluk dengan perkara wajib. Sebab barang wajibnya barang tentu ada, tak terima tak ada sama sekali. Pas nak menganak meniadakan dan barang tak terima ada. Sebab itu kudrat tak bertakluk dengan yang wajib dan mustahil. Hanya bertakluk dengan perkara harus saja. Sebab sakut paut kudrat bahasa buat. Begitu juga iradat dia panggil takluk taksis. Sakut paut dia menentu. Menentu ni kena perkara bahasa terima ada, terima tak ada. Baru menentu ada, menentu kot tiada, menentu panjang, menentu pendek. Bila zat Allah, zat yang wajib, tak terima hilang, tak terima menasa, tak terima tiada. Mana boleh nak menentu kot tiada? Sebab dia kata kudrat iradat tak bertakluk dengan yang wajib dan mustahil. Hanya bertakluk dengan sekalian mungkinan, jaizat sahaja. Adapun ilmu ni tahu ni sakut paut semua. Habis dia panggil kata ilmu bertakluk dengan sekalian hukum akal yang tiga. Perkara wajib Tuhan tahu, perkara mustahil Tuhan tahu, perkara jaiz Tuhan tahu. Kita juga tahu perkara mustahil. Kata benda tak ada, tak terima ada. Tu panggil ilmu bertakluk sekalian. Ada bersifat hayat tak bertakluk, tak sakut paut. Hanya zat bersifat dengan hayat, artinya zat itu hidup. Lebih pada tu tak ada sakut paut. Itu panggil kata tidak bertakluk ia dengan suatu. Tu faham maksud itu dulu. Lepas tu bawa magi takrif. Ulama takrif kata ta'alluq tak apa. Talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bizzat. Tu takrif dia. Lagi kita kata menuntut sifat akan suatu perkara. Talabus sifati amran. Kalau i'rab pula talabu dia panggil masdar idhafah ke fa'il. Talabus sifati amran tu maf'ul talabu panggil bagi masdar beramal. Zaidan zahir nampak nak sifat pada amran, tapi tidak. Ulama kata zaidan tu sifat pada mutlaq mahzuf. Talabus sifati amran zaidan ay talaban zaidan ala qiyamiha bizat. Tu bagi mengaji ibarat nak jaga situ. Sebab apa boleh kata zaidan tak sifat pada amran, sedangkan zahir nampak sifat situ. Talabus sifati amran ya zaidan. Tak, talabus sifati amran talaban zaidan. Apa itu? Sebab dia nak jaga kalau kita kata talabus sifati amran zaidan, sifat ilmu menuntut ke suatu perkara lain daripada nak. Berarti sifat ilmu tak tahu ilmu dia. Bila kata sebagai talaban zaidan, termasuklah ilmu juga tahu sekalian perkara, termasuk sifat ilmu sendiri. Supaya kita ada ilmu. Kita tahu kata kita ada ilmu. Dia kata talabus sifati amran sebagai talaban zaidan ala qiyamiha bizat. Tu takrif makna ta'alluq. Kita tak pandang nak kira tu, kita ambil maksud tadilah. Maknanya sifat ma'ani lain pada hayat semua yang bertakluk ada bersangkut paut dengannya. Kudrat bersangkut paut dengan buat tak buat. Iradat bersangkut paut dengan menentu. Kok balik buat atau tidak, menentu ada ataupun tidak. Adapun ilmu tahu nyata semua perkara. Adapun hayat tak bersangkut paut. Hayat arti perhidup dengan dialah hidup. Tak ada bersangkut paut lah tu. Dia panggil hayat tak bertakluk. Dia kita tak biasa dengar tu, biasa dengar dulu. Mula-mula dah. Apa bagi tak biasa dengar? Tak biasa dengar. Tak pernah dengar. Tak biasa dengar. Tak dengar apabila. Tak erti tak mengaji. Tak erti apabila. Dia kata tak mengaji payah. Payah tu kan mudah orang tak mengaji tu. Kau anak. Itu setengah daripada bisikan syaitan lah. Dia bisikkan main macam tu. Payah, sah ngaji. Pada tak ngaji mudah kan tanya kali itu.
Kalau kata orang tak ngaji mudah, tak apa. Tak ada payah ngaji tujuan nak faham, dah faham tak mengaji, ada nak mengaji. Nah, itu dia. Masya-Allah. Dia kan ada bisikkan dia mari. Ya kerana makna apa nama kita ni ada nafsu amarah. Nafsu amarah pun je berpah susah sekarang. Tak saya lalu. Nah, nak mudah-mudah, mudah. Ya ada hak mudah pun ada, ya payah pun ada, kita kena terima dua lah. Nah itu kan. Tengok kita duk mengaji apa-apa tu. Lagi payah kita tebang hanya siapa berjaya. Nah, rajin itu tangga kejayaan. Nah, kita buat kata-kata slogan. Nah, itulah. Nampak macam mana muka kita patah ketinggalan dalam pengajian macam ni menyebabkan susah lah. Itulah walau bagaimanapun perkara ni hak kita, hak mesti tak dapat tidak kita mesti tahu. Nak lepas tak boleh sama sekali. Mala budda minhu. Baik. Dan kata lagi bermula hayat, sifat hayat itu tiada bertakluk ia dengan suatu pun, yakni suatu pun daripada segala yang wajib pada akal dan yang mustahil dan yang jaiz semua tak bersangkut paut. Hanya nak mengesahkan bagi ada sifat yang lain. Kita tak terima zat nak bersifat dengan kudrat, ilmu, kudrat, iradat, ilmu, sama' basar, kalam, kedatat. Tak terima kalau zat tak bersifat dengan hayat. Manakala zat bersifat dengan hayat, ialah zat tu hidup. Tu samaratus sifat. Itu bermakna masdari panggil. Kemudian, dan ialah apa dia? Sifat hayat tu syarat yang akli pada segala sifat ma'ani. Apa maksud? Yakni bahawa sifat hayat itu ialah syarat yang dibangsakan kepada kira-kira akal jua. Syarat pada ada segala sifat ma'ani yang lainnya. Lain pada sifat hayat. Ada sifat ma'ani pada zat. Pada zat tak lalu pada ada. Ada sifat ma'ani pada zat. Atau dikatakan begini, seolah-olahnya sifat hayat itu syarat baginya bagi ada segala sifat ma'ani yang lain pada zat. Seolah-olah begitu kan nak buat perbandingan. Dan bukan ia sifat hayat tu bukan syarat ia hakiki, bukan syarat sungguh padanya pada ada segala sifat ma'ani yang lain pada zat tu. Sebab apa bukan syarat hakiki? Kerana barang yang telah lalu sebutnya. Apa barang telah lalu sebutnya? Yakni kerana bahawa sekalian sifat Allah itu qadim lagi azali semuanya. Sebab bila kata syarat hakiki itu apa dia? Terdahulu syarat atas masyrut. Seperti kita misal contohnya, kita nak sah sembahyang. Syaratnya kena suci daripada hadas. Maka bersuci itu syarat bagi nak sah sembahyang. Tabiat syarat mesti didahulu atas masyrut. Kena bersuci dulu baru kita sembahyang, kan? Setengah pada syarat nak sah sembahyang kena tutup aurah. Kita kena tutup siap-siap dulu, kan? Bukan terkebir baru kau pakai sembahyang kain, bukan? Dan syarat nak sah juga kena berhadapkan kiblat. Maka kita kena hadap kiblat dulu. Sebab tu kalau kita sesat jihad kiblat, kita kena tanya, mana jihad kiblat? Tanya-tanya tak ada siapa tahu pun jihad kerana semua orang luar. Mana kiblat? Kami pun tak tahu, kami orang luar, orang berdatang. Bila tak ada siapa tahu, kita kena ijtihad. Kira mari dengan jalan laluan kita kira-kira zan di hati. Pihak ini. Bila zan gitu, baru kita hadap. Bukan kata terkebir pakar kau kira cari kok mana pusing gitu. Tak boleh. Syarat dia kena terdahulu atas masyrut. Tu syarat hakiki dia panggil. Kalaulah sifat hayat ni syarat hakiki, bermakna Allah bersifat dengan hayat dulu, baru sifat dengan kudrat iradat, bermakna sifat Allah itu ada dulu ke dia. Walha semua sifat Allah qadim. Itu jalan. Itu yang kata lagi kitab saat ni. Dikatakan seolah-olahnya sifat hayat itu syarat baginya bagi ada segala sifat ma'ani yang lain pada zat. Dan bukan ia sifat hayat tu bukan syarat ia hakiki, bukan syarat sungguh padanya pada ada segala sifat ma'ani yang lain pada zat itu. Sebab apa kata bukan syarat hakiki? Kerana barang yang telah lalu sebutnya.
yakni kerana bahawa sekalian sifat Allah itu qadim lagi azali semuanya. Ambil waktu mari. Lepas tu bila sebut syarat, lazim daripada adanya ada sifat hayat, lazim oleh ada segala sifat ma'ani yang lain, dan lazim daripada ketiada sifat hayat, lazim oleh ketiadaan demikian itu segala sifat. Ni apa ni? Wak mari lazim ni. Ini nak tafsir makna syarat pada istilah usul fiqh dia panggil. Kita mengaji usul fiqh, hukum wad'i, hukum taklifi. Ya, hukum taklifi wajib, haram, sunat, makruh, masuk selagi harus. Ni dia panggil taglib pada umumnya hukum taklifi 5. Bila hukum taklifi 5, kita nak hukum kata wajib, mesti kena terhenti di atas syarat. Kalau tak ada syarat, tak boleh hukum wajib. Dan nak kata wajib, kena ada sebab. Tak ada sebab, tak boleh kata wajib. Nak kata wajib juga, kena ternafi manik. Kalau ada manik, tak wajib. Berarti kena ada sabab, syarat, manik. Ada sabab, ada syarat dan ternafi manik. Kita kena apa sabab, apa syarat, apa manik. Apabila cukup, ada sabab, ada syarat dan ternafi manik, tu mari sahih, sah. Lawanannya, batil. Dengan rekah kata, sabab, syarat, manik, sah, batal. Ini apa yang hukum wad'i namanya. Itu bicaraan dalam usul fiqh. Usulul fiqh. Tengok. Nak jadi wajib sembahyang. Masalah Isya. Isya ni, sabab bagi nak wajib, dah ada. Apa dia? Masuk waktu. Dah masuk kan? Sabab bagi wajib. Tengok pula. Syarat bagi nak wajib. Syarat wajib, kita manusia ni ada akal. Kan? Balik. Ada syarat dia. Lagi pula kita ni Islam. Ni syarat bagi wajib. Sabab pun dah ada. Sabab bagi nak wajib Isya. Dan syarat di kita pun ada. Tengok sikit lagi. Manik. Tidak ada manik. Maka, tu baik wajib atas kita sembahyang. Kalau bagi perempuan, sabab masuk waktu dah. Syarat ada akal. Lagi pula Islam, Muslimah. Lagi pula balighah. Syarat bagi wajib ada. Kebetulan juga datang haid. Haid tu apa dia? Manik daripada wajib. Maka tak wajib. Sabab ada. Syarat pun ada. Tapi manik ada juga. Tak wajib. Kerana manik daripada wajib, mana tak wajib. Kita orang lelaki, sabab dah ada, syarat pun ada, manik ternafi daripada kita. Tu baik mari, wajiblah solat. Hukum nak hukum kata wajib semaya, terhati atas sabab, syarat dan ternafi manik. Apabila cukup sini, pergi kepada syarat solat. Pada ini, bila kita buat, sahih. Apa sah? Ma yu'taddu bihi. Bila cukup sabab, syarat semaya, ma yu'taddu bihi. Sah. Bila tak cukup di sana, ma la yu'taddu bihi. Batil. Walaupun salah, tak dikira, tak dibilang. Ma la yu'taddu bihi. Batil. Itu panggil sabab, syarat, manik, sah, batal. Maksudnya bicara panggil hukum wad'i. Maka di sini sebut apa? Syarat. Apa nama hayat ini? Seolah-olah syarat bagi ada sifat lain. Bila sebut syarat, apa makna syarat? Ma yalzamu min wujudihi wujudun. Wa yalzamu min adami adum. Itu tarikh dia. Itu dalam ilmu fiqh pula tu. Tu kata banyak kakah ilmu kita ni deh. Itu dia. Sebab dia kata lazim daripada adanya ada syarat sifat hayat, lazim oleh ada segala sifat makni yang lain. Dan lazim daripada ketiadaannya syarat sifat hayat, lazim oleh ketiadaan demikian itu segala sifat. Ini segala sifat makni yang lain. Jadi dia pergi kepada usul fiqh sikit situ. Klik bismillah. Dan manakala wujud dan mesti baginya ta'ala oleh hayat, nascaya istihalah dan tertegah yang pada akal oleh yang lawannya, yang lawan bagi sifat hayat. Apa yang lawan? Dan iaitulah yang lawannya tu, iaitulah mati. Habis.
Itu percaraan dia. Cukup dulu dan wajib pada haknya Ta'ala oleh sama ada orang baca.